Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak murid ustaz sekalian. Hari ini macam biasa kita akan belajar mata pelajaran tajwid, iaitu mata pelajaran tajwid untuk tahun 6. Video ni disampaikan oleh ustaz sendiri, iaitu Ustaz Nasrullah bin Usman daripada Asyakirin Al-Andamai. Okey, tajuk yang ustaz ingin sampaikan hari ini ialah tajuk Al-Waqfu. Al-Waqfu. Apa itu Al-Waqfu? Al-Waqfu dari segi bahasa ialah berhenti. Berhenti atau menahan. Ustaz ulangi, berhenti ataupun menahan. Yang ustaz tanda tu. Okey, cuba awak bayangkan awak bawa kereta dengan kelajuan yang laju. Tiba-tiba awak nampak lampu isyarat berwarna merah. Jadi awak berhenti kereta awak. Tu bahasa Arab disebut al-waqfu. Waqafa as-sayyarah. Okey, apa pula dari segi istilah? Al-waqfu dari segi istilah apa maksud dia? Dari segi istilah, al-waqfu bermaksud menghentikan bacaan. Awak menghentikan bacaan Al-Quran awak di akhir perkataan. Mesti berakhir di akhir perkataan. Tak boleh berhenti di tengah-tengah perkataan. Berhenti sekejap untuk bernafas. Untuk awak mengambil nafas baru dengan niat akan menyambung semula bacaan. Jadi awak berhenti mesti mengambil nafas sebab awak nak mengambil nafas sebab awak nak mula balik bacaan yang baru. Dan ada ke berhentikan bacaan tak mengambil nafas? Ya, ada. Namanya as-saktah. Bahasa Arab disebut as-saktah. Hari ini kita tak belajar, kita belajar al-waqfu saja. Tapi bila kita sebut al-waqfu, dia mesti mengambil nafas. Okey, mari kita tengok contoh dalam Al-Quran daripada surah Al-Ikhlas. Okey, tengok surah Al-Ikhlas depan tu. Okey, mula awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Awak berhenti. Qul huwallahu ahad. Awak nampak tanda berhenti kan? Jadi awak berhenti di situ. Mengambil nafas baru. Allahus samad. Okey, berhenti di situ untuk mengambil nafas baru. Lam yalid wa lam yulad. Berhenti di situ. Mengambil nafas baru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, berhenti di situ juga untuk mengambil nafas. Yang ni tak ambil nafas barulah sebab dah berhenti habis dah surah. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan tengok pula bahagian-bahagian al-waqfu. Al-waqfu ada berapa bahagian? Kita tengok. Al-waqfu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu al-waqfu ikhtibari. Waqfu ikhtibari. Yang kedua disebut waqfu ittirari. Waqfu ittirari. Yang ketiga disebut waqfu ikhtiyari. Saya ulangi, waqfu ikhtiyari. Okey, kita tengok bahagian yang pertama iaitu waqfu ikhtibari. Okey, apa maksud waqfu al-ikhtibari ni? Okey, kita tengok maksud dia satu persatu. Memberhentikan bacaan di tempat yang bukan tempat berhenti, tetapi berhenti bacaan untuk mengajar. Okey, awak berhenti bacaan awak, tetapi tempat awak berhenti tu bukanlah tempat untuk berhenti. Maksudnya bukan akhir ayat ataupun bukan ada tanda berhenti ke, tak ada. Tetapi awak berhenti untuk mengajar, mengajar seseorang. Contohnya awak macam ustaz mengajar awak. Okey, kita tengok contoh ayat. Tengok contoh ayat. Okey, ustaz cuba bayangkan ustaz tengah mengajar awak Al-Quran kan. Lepas tu ustaz baca wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Okey, ustaz berhenti di situ. Ustaz berhenti yang ustaz tanda merah tu. Okey, ustaz berhenti di situ. Sebab apa ustaz berhenti? Ustaz nak mengajar awak. Ni apa hukum tajwid di sini? Nun mati bertemu zai. Ustaz kata
nun mati bertemu za adalah ikhfa. Jadi ustaz berhenti di situ. Apakah boleh berhenti di sini? Okey, boleh untuk mengajar awak. Boleh untuk mengajar. Disebut sebagai waqfu ikhtibari. Okey, apa hukum berhenti di tengah-tengah ni? Apa hukum dia? Dari segi hukum dia, waqfu ikhtibari, hukum dia apa? Hukum dia harus. Tetapi awak mesti mengulang perkataan kalimah yang awak berhenti di situ. Okey, tengok contoh. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzil. Okey, ustaz berhenti di situ. Ustaz bagi tahu hukum di sini. Lepas tu ustaz mesti ulang balik. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ustaz mengulang balik kalimah yang ustaz berhenti di situ. Berhenti kat unzila, kena ulang balik unzila. Tak boleh terus sambung min qablik, salah. Jadi awak kena ulang balik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Seterusnya, bahagian al-waqfu yang kedua disebut sebagai waqfu ittirari. Ustaz ulangi, waqfu ittirari. Okey, apa maksud waqaf ittirari ni? Waqaf ittirari, apa maksud dia? Waqaf ittirari bermaksud ialah waqaf ketika sebab terdesak. Awak berhenti sebab awak terdesak, seperti kurang nafas, bersin dan terlupa. Awak baca-baca awak bersin, ataupun awak baca-baca Quran tiba-tiba awak terlupa. Okey, sebab terdesak. Okey, ustaz tanda terdesak di situ. Okey, mari tengok contoh. Awak baca surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Awak baca. Okey, ustaz ulang. Awak baca allazina yu'minuna bil ghaibi. Lepas tu awak terlupa di situ. Apa ayat seterusnya? Ataupun awak bersin di situ, terlupa. Lepas tu awak ingat balik. Kemudian awak sambung. Awak sambung mesti awak mengulangi balik. Bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, awak kena ulang balik ayat sebelum yang awak terlupa tu, bil ghaibi, yang ustaz tanda tu. Salah kalau awak sambung wa yuqimunas salat terus awak sambung, salah. Awak mesti ulang balik bil ghaibi. Awak berhenti di situ, awak kena ulang balik kalimah tu. Okey, apa hukum waqaf ittirar ni? Hukum dia kalau awak berhenti, hukum dia apa? Hukumnya adalah harus. Tetapi mesti bukan saja-saja berhenti lah, mesti awak terdesak betul-betul lah baru boleh berhenti. Hukumnya adalah harus, dan mestilah mengulangi kalimah tersebut. Kalimah yang awak berhenti tu awak mesti ulangi. Okey, tengok bil ghaibi tu awak mesti ulangi. Walaupun awak berhenti selepas tu, tapi awak mesti ulang balik kalimah tu sebelum dia tu, bil ghaibi wa yuqimunas salah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, bahagian waqaf yang ketiga disebut sebagai waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ialah waqaf yang boleh dibuat pilihan dengan tanpa sebab-sebab yang telah disebut sebelum ni. Awak berhenti ni sebab pilihan hati awak. Awak memang nak berhenti nak berhenti, tapi bukanlah sebab yang sebelum ni, bukan sebab yang sebelum ni. Sama ada sebab awak terlupa ke, ataupun awak nak mengajar orang ke, ataupun awak bersin ke. Bukan sebab yang sebelum ni, tetapi sebabnya pilihan awak sendiri. Memang awak nak berhenti di sini, disebut sebagai waqaf ikhtiyari. Ataupun dalam bahasa Melayu, waqaf pilihan, berhenti kerana pilihan. Pilihan awak sendiri awak nak berhenti. Okey, tengok contoh. Alif Lam Mim. Okey, ada tanda berhenti kan? Jadi awak pilih untuk berhenti di situ. Awak berhenti di situ. Alif Lam Mim, berhenti. Boleh tak awak nak sambung terus? Boleh. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Boleh sambung. Tapi awak pilih untuk berhenti. Alif Lam Mim. Dan lebih afdalnya, lebih baik berhenti.
Tengok ayat seterusnya. Zalikal kitabu la raiba fih. Okey, awak nampak tak tanda titik 3 di situ? Itu menunjukkan tanda-tanda boleh berhenti. Bila awak nampak tanda 3 di situ dan awak pilih untuk berhenti, Jadi harus untuk awak berhenti di sini sebab dia waqaf ikhtiyari. Boleh dah nak sambung terus? Boleh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tu sambung terus. Tapi awak tak nak sambung terus. Awak nak pilih untuk berhenti di sini sebab dia waqaf ikhtiyari. Jadi awak boleh berhenti. Zalikal kitabu la raiba fihi. Okey, nak sambung hudan lil muttaqin pun tak ada masalah sebab dia bukan kesalahan. Jadi hudan lil muttaqin. Okey, hukum waqaf ikhtiar ni apa hukum dia? Hukum dari segi fiqh dia apa? Hukumnya harus awak, jadi awak boleh berhenti, tak ada masalah, bukan dosa pun. Okey.